Selamat pagi murid-murid. Okey, semua duduk. Okey, terima kasih. So, apa khabar hari ini? Baik, sihat? Okey, kalau baik, sihat, baguslah. Okey, minggu lepas kita dah belajar tentang cetakan, betul? Kita dah belajar dua cetakan, iaitu cetakan stensil dan juga cetakan timbulan ataupun relief. Jadi untuk minggu ini kita akan belajar tentang apa? Tajuk 5 iaitu reka bentuk landscape. Okey. Jadi pertama cikgu nak suruh kamu menonton satu video berkenaan dengan reka bentuk landscape yang dibuat dalam di kawasan halaman rumah lah. Okey, pertama cikgu nak tunjukkan satu video, kamu tengok. Cikgu nak kamu kenal pasti apa yang ada. Sama ada mereka menanam pokok ataupun membuat pejalan kaki ataupun sebagainya lah. Okey. Okey, perkara pertama yang mereka buat adalah perlu kemaskan halaman rumah dulu sebelum nak tanam hiasan pokok-pokok bunga-bunga yang lain itulah. Yang cikgu cakap tadi, kamu tengoklah apa yang mereka buat sebelum menanam ataupun meletakkan hiasan tu. Mereka kemaskan halaman rumah dahulu, buang sampah, potong pokok pisang, betul? Betul. Okey, kalau yang ini mereka dah siap untuk hias. Okey, letak mana yang tempat yang perlu diisi. Okey, ini adalah akhir peletakan hiasan bunga, pasu dan selebihnya lah. Okey. Okey, berdasarkan video yang kamu nampak yang ini tadi, apa yang kamu dapat? Rumah, apa lagi? Pokok, apa lagi? Bunga, apa lagi? Rumput. Segar, ya, rumput yang hijau yang segar. Okey, tak apa. Okey, dekat depan sini cikgu ada dua gambar. Okey, cikgu nak kamu teka gambar yang pertama ini. Apa yang kamu lihat gambar pertama? Apa lagi? Pokok. Apa lagi? Air pancung. Okey, kalau yang ini gambar apa lagi? Okey, ada apa lagi? Pejalan kaki. Pokok, taman, pejalan kaki. Okey. Pertama, cikgu nak tanya kamu, apa perbezaan dua gambar landscape ini? Okey, cikgu nak bagi tahu yang pertama, yang ini adalah landscape lembut ataupun soft scape. Yang ini dipanggil landscape kejut. Yang dipanggil kalau dalam bahasa Inggeris dia adalah hardscape. Hardscape ini adalah buatan manusia lah, ada pejalan kaki, apa lagi? Pokok ini dan tempat duduk lah. Kalau yang ini ada juga tanaman seperti tanaman ini, bunga-bunga, pokok dan juga rumput. Okey? Okey, seterusnya
kita akan pergi kepada pada sesi PDP untuk hari ini kita akan belajar tentang yang pertama memerihalkan sejarah perkembangan reka bentuk landscape. Yang kedua, kamu nanti akan tahu tentang prinsip reka bentuk landscape, landscape lembut dan landscape kejut, dan juga peranan serta fungsi setiap landscape. Yang kedua, nanti kamu ada kuis sebanyak 10 soalan lah. Okay, murid dapat menjawab soalan kuis mengenai tajuk reka bentuk landscape. Okey, apa itu reka bentuk landscape? Siapa yang tahu? Tak tahu? Tak tahu. Okey, tak apa. Okey, reka bentuk landscape ini merupakan seni dalam menghias dan menyusun bahagian pandangan yang boleh dilihat secara buatan manusia. Okey, contoh berdasarkan gambar yang kamu tengok tadi yang ini. Apa contoh landscape ataupun objek buatan manusia dalam landscape ni? Kolam pun kolam air terjun pun buatan manusia. Pejalan kaki pun buatan manusia. Pasu yang untuk meletak bunga ini ataupun pokok-pokok kecil ini pun buatan manusia. Okey, lepas tu hasil reka bentuk landscape bertujuan untuk apa? Untuk apa? Untuk mengindahkan suasana ruang serta meningkatkan kualiti ruang tersebut agar mewujudkan ruang yang lebih harmoni. Okey. Okey, seterusnya perkembangan seni, sejarah perkembangan reka bentuk landscape. Okey, kalau kamu ada bawa buku teks, boleh rujuk buku teks muka surat 50. Muka surat 50. Okey, dalam buku teks ada juga maklumat. Okey, boleh buka muka surat 50. Okey, untuk gambar yang pertama itu adalah Taman Gantung Babylon. Ingat Taman Gantung Babylon. Kalau yang ini nama dia adalah Taman Al-Habra. Okey, macam mana sejarah ini, sejarah perkembangan reka bentuk landscape ini boleh berlaku? Okey, reka bentuk landscape terawal dikesan pada Taman Gantung Babylon. Ini adalah landscape pertama lah. Okey, lepas tu diirak pada tahun 600 sebelum Masihi. Yang kedua ini adalah Taman Al-Habra di Spanyol lah. Kalau yang Taman Gantung Babylon ini di Iraq, kalau Taman Al-Habra ini di Spanyol. Okey, abad keberapa dia dibuat? Abad ke-11. Okey. Okey, Taman Al-Habra ini, ciri dia adalah berciritan Islam yang hebat, bukan lebat, hebat. Okey, ingat Taman Al-Habra berciritan Islam yang hebat. Okey, seterusnya reka bentuk landscape pada abad ke-15 dan 16 banyak berkisah tentang pemandangan di Belanda berdasarkan karya catatan yang dihasilkan. Pada tahun 17 pula, pada abad ke-17 pula muncul landscape klasik. Ingat landscape klasik yang menggambarkan landscape Arcadia. Landscape klasik Arcadia. Okey, iaitu tempat legenda Greek Purba yang terkenal dengan keindahan. Okey, perkembangan landscape di Malaysia bermula awal ke-14 iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, dekat sini ada dua taman, iaitu taman pertama, taman apa? Taman Botani Perdana. Yang kedua, Taman Tasik Taiping. Okey. Kesan peninggalan penjajahan Portugis, Belanda dan juga British. Ada tiga. Kesan peninggalan penjajahan siapa? Portugis, Belanda dan juga British di tanah Melayu mewujudkan konsep landscape berkonsepkan rekreasi dan juga kawasan lapang. Okey. Ada penjajahan, lepas tu ada pula wujud juga konsep rekreasi dan juga kawasan lapang di mana? Tasik Taiping, Perak pada tahun 1880. Okey. Seterusnya. Okey.
mulai tahun 1970-an, reka bentuk landscape di Malaysia lebih tersusun dan juga teratur, lebih cantik lagi. Siapa pernah pergi Taman Tasik Shah Alam Selangor? Pernah pergi? Cantik tak? Cantik kan? Kawasan dia besar, okey. Hiasan bunga dia pun cantik. Disebabkan cikgu dulu pernah belajar di Shah Alam University Teknologi Mara Selangor, memang cantik. Kami biasanya memang melukis pemandangan di sana dan sangat cantiklah, bunga-bunga dia pelbagai dan juga macam pejalan kaki. Contohnya hiasan seperti kerusi yang unik lagi. Okey. Okey, kita tengok kepada ni Kementerian Kesejahteraan Bandar Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Jabatan Landscape Negara 1 Januari 1996 lah bertanggungjawab menguruskan hal landscape berkaitan. Okey, kita teruskan kepada prinsip reka bentuk landscape. Okey, dekat sini ada dua landscape. Ingat, ada dua landscape sahaja. Yang pertama ialah landscape lembut ataupun softscape. Apa yang dimaksudkan dengan landscape lembut? Okey, semua baca ini lah. Okey, semua baca yang pertama ni. Elemen yang hidup termasuk bunga, tumbuhan, renek dan pokok. Okey, kenapa mesti ada landscape lembut? Kenapa? Menjadikan landscape kelihatan cantik, mewujudkan aura dan mencerminkan perasaan penduduk. Okey, kalau kita kan, kenapa kita nak tanam bunga di kawasan rumah kita? Supaya kita melihat kita akan menjadi lebih ceria. Kita tanam pun sebab minat. Kenapa minat? Sebab bunga itu cantik. Okey. Yang kedua adalah landscape kejut. Landscape kejut. Ataupun dipanggil hardscape. Okey. Apa maksud landscape kejut? Elemen keras atau objek bukan hidup seperti kayu dan batu. Contoh landscape jenis ini ialah pejalan kaki, kaca, air dan elemen fizikal lain. Okey, perbezaan dia adalah kalau landscape lembut dia merupakan elemen hidup yang termasuk bunga, tumbuhan renek atau pokok. Kalau landscape kejut ini adalah buatan manusia lah, seperti kayu ataupun yang biasa saja kayu, batu. Yang ni pejalan kaki buatan manusia ni lah, arca, air terjun dan elemen fizikal yang lain. Okey. Ini adalah antara contoh yang paling cantik. Ini kalau tak silap saya di Kuala Lumpur lah. Kalau di bawah sini salah satu landscape kejut. Tengok ni ada pejalan kaki, dia buat satu-satu lah. Ni ada kondo, ada tempat duduk. Kalau yang ini lebih kepada alam semesta pun boleh, alam sekitar pun boleh. Tanaman dia lah bunga-bunga yang cantik. Okey, seterusnya kita tengok kepada peranan dan juga fungsi. Okey, dekat sini ada 3 peranan ataupun fungsi reka bentuk teknologi. Yang pertama adalah aesthetic. Okey, yang pertama. Yang kedua adalah ekosistem. Bukan ekosistem tapi ekonomi. Okay, yang ketiga adalah physical. Okay, kalau lebih mudah kamu ingat physical, economy, aesthetic. Nanti kita tengok bersama. Okey, kalau untuk estetik, kita mula dengan estetik. Okey, peranan dia adalah untuk membentuk ruang yang lebih menarik, mencantikkan pemandangan, lepas tu melembutkan persekitaran, melembutkan pemandangan pada bangunan. Contoh kalau bangunan, okey, cuba kamu bayangkan kalau bangunan kamu itu kamu baru buat, baru jadi. Okey, contoh yang lebih senang lagi lah. Kalau kamu sudah bangunkan rumah kamu, dah siap ni rumah kamu, masih kosong lagi halaman rumah kamu, cantik ataupun tidak? Tak kan? Kamu tengok pun rasa macam
bosan saja, macam tak ada pemandangan yang cantik. Lepas tu kamu buat tanaman bunga ataupun pejalan kaki yang cantik. Okey, kalau kamu ada bajet lebih, kamu buat air terjun buatan kamu sendiri. Jadi kawasan rumah kamu pun menjadi cantik, menjadi indah. Ni dipanggil mencantikkan pemandangan lah. Okey, peranan ataupun fungsi yang kedua adalah apa dia? Ekonomi. Okey, ekonomi ni adalah dia memberi faedah kepada negara dan masyarakat dari segi kiasi, kesihatan, pendidikan, pelancongan. Okey. Lepas tu menjadi sumber ilham kepada pengkarya. Apa yang dimaksudkan sumber ilham? Apa yang dimaksudkan dengan sumber ilham? Itu apa? Ya. Sumber pengetahuan pun boleh ataupun dipanggil kamu pengkarya, betul. Pengkarya kamu. Pengkarya ataupun macam karya kamulah. Karya. Okey, lepas tu sumber ekonomi, peranan fungsi Recommended Landscape ini menjadi sumber pendapatan kepada mereka landscape. Contoh, kamu sudah buat taman yang cantik, besar lagi tu. Contoh 1 hektar ke 2 hektar macam tu lah. Kamu dah buat. Okey, tiba-tiba ada pelancong yang minat pergi ke tempat tanaman kamu itu. Kamu pun dapat cukai. Dapat cukai, dapat duit. Kamu pun dapat bajet. Macam tu lah. Okey, kalau dari segi ekonomi lah kamu mendapat sumber pendapatan. Okey, kalau yang ketiga adalah physical. Okey, kenapa physical? Okey, untuk mengawal hakisan tanah. Okey, sebagai contoh, tanaman di Cameron Highland. Siapa pernah pergi Genting Highland ke Cameron Highland? Cameron Highland. Siapa pernah pergi? Okey, cantik tak Cameron Highland? Cantik kan? Okey, cantik kan dia punya tu, tinggi kan? Okey, sejuk, tinggi. Okey, kenapa tanaman dibuat di atas bukit? Kenapa? Untuk apa? Untuk mengawal hakisan tanah. Contoh, kalau tanah itu terlalu tinggi, kita tak tanam bunga ataupun tanaman lain. Contohnya macam daun teh tu kan. Okey, contoh kita tak tanam benda tu, jadi akan berlaku tanah yang runtuh kalau hujan lebat lah. Okey. Yang kedua adalah memberi perlindungan ataupun teduhan. Kalau kamu tanam pokok yang besar, bila hujan kamu boleh berteduh di bawah pokok. Kalau tak ada pokok, macam mana kamu nak berteduh? Contohnya kamu berada di padang, tak ada pokok pun kamu akan menjadi basah. Tapi kalau ada pokok, kamu mungkin basah tapi sedikit ataupun kuranglah. Okey, lepas tu menyejukkan iklim. Contoh macam bangunan ni. Kalau tak ada pokok ataupun tanaman, sejuk ataupun tidak? Panas kan? Kenapa panas? Tak ada oksigen. Ya, tak ada oksigen. Kalau kita tanam tanaman bunga yang tinggi-tinggi ataupun yang rendah, bunga-bunga tu dia akan menjadi sejuklah kita yang berada di dalam. Lepas tu mengawal pencemaran alam, menjadi tirai dinding, mengarahkan pergerakan timbangan ekologi. Okey, faham? Ada sebarang soalan? Okey. Selesai sudah kita belajar tentang teori. Jadi cikgu nak buat satu kuis. Okey, kuis tersebut ada 10 soalan yang berkaitan dengan reka bentuk landscape yang kita belajar tadi lah. Okey, cikgu nak 3 grup, 3 kumpulan. Kamu pandang, ni kumpulan 1 lah, boleh? Boleh? Ni kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Boleh? Okey. Cikgu akan bagikan. Okey, cikgu akan bagikan petunjuk warna ini untuk kalau kamu nak jawab, kamu angkat benda ni. Okey, sebelum kamu jawab soalan cikgu nanti, tolong bincang dengan rakan dahulu.
Okey, setiap soalan 1 markah kamu pungutlah. Kenapa? Nak warna apa? Betul. Okey, kita ada 10 soalan. Dan setiap soalan tu kelas Cukup 1, 2, 3. jangan tidur. 1, 2, 3. Boleh? Boleh ya? Okey, dengar dulu arahan cikgu. 1 soalan 45 saat sahaja. Maksudnya bagi kumpulan yang dapat nak jawab awal, tolong angkatkan petunjuk warna kamu sendirilah. Seperti biasa, kita ada ganjaran selepas memungut markah kuis. Okey, boleh mula? Kita boleh mula? Boleh ya? Okey, tunggu sekejap. Okey, semasa kamu menjawab kuis nanti, cikgu sarankan kamu tutup buku teks. Okey, sementara cikgu menguruskan kuis kamu, boleh baca dululah. Kelas 2C. 2 cerdik ah? 2 cekal. Ha? Cekal. 2 cekal. Dia nak Cikgu siapa? Oh, sorry. 4, 7, 2. Kelas sosial ke? Boleh. Okey. Okey, kita dah boleh mula sekarang. Okey. Kuis tajuk 5. Tolong bagi perhatian ah. Okey, untuk tajuk pertama, soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk landscape? Okey, dalam 1, 2, 3. Ini lah. Okey, kumpulan orange. Pada masa dia 45 saat saja. Masa tinggal 24. Ya. 1, 2, merah. Yakin merah? Apa? Okey, warna merah, betul. Okey, soalan seterusnya, tengok sini, jangan terlalu bising. Okey, soalan kedua. Okey, gambar di bawah merujuk kepada reka bentuk akhir abad ke-11. Okey, turun dulu. Cikgu kira dalam 3, 2, 1. Warna? Hijau. Taman Al-Khamra, betul? Ya. Yakin? Yakin. Okey, betul. Okey, soalan ke... Tengok sini juga. Ha? Tengok sini juga. Ya, nanti. Kamu angkat cepat-cepat. Okey,
Okey, apakah kesan peninggalan penjajah Portugis, Belanda, British di tanah Melayu? Okey, turun dulu. 1, 2, 3. Lagi, turun lagi. 1, 2, 3. Okey, apakah kesan peninggalan penjajah Portugis, Belanda dan ada 9. Biru, yakin? Biru, mewujudkan landscape atau konsep dan rasa lapang, yakin? Gina? Okey. Ringan. Okey, soalan keempat. Saya tak ada wang. Okey, soalan keempat. Satu landscape merupakan tempat legendaris yang apa Kak? Okey, turun. 1, 2, 3. Sama. 1, 2, 3. Hai, 1, 2, 3. Turun dulu. 1, 2, 3. Okey, cepat. Kuning. Okey, landscape klasik. Yakin? Yakin? Okey, betul. Okey, satu landscape merupakan tempat legendaris purba yang terkenal dengan keindahan. Landscape klasik lah. Okey, Greek purba. Okey, soalan kelima, apakah ciri Taman Alhambra di Spanyol? Okey, dalam kiraan 1, 2, 3. Okey, apakah ciri Taman Alhambra? Biru. Biru. Apa biru jadi? Islam. Hebat. Yakin? Okey. Okey. Last duduk. Okey, soalan yang keenam. Okey, soalan yang keenam. Apakah yang dimaksudkan landscape lembut? Okey, dalam kiraan 3, 2, turun dulu. Dalam kiraan 3, 2, 1. Okey. Tumbuhan renek dan juga pokok. Kita tengok betul ke tidak? Betul. Sudah korek. Okey. Soalan yang ketujuh, siapa yang menang ni? Okey, 1, 2, 3. Ping. Okey, apakah peranan fungsi reka bentuk landscape berdasarkan fungsi estetik tadi? Fungsi estetik. Adakah melawan hakikat tanah? Biru, cikgu. Biru. Estetik. Ilham. Semua ilham kepada pengkarya. Biru ah? Salah. Okey. Kelas. Okey, jawapannya adalah bentuk ruang yang lebih menarik. Okey, seterusnya soalan ke berapa? 8. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Sama. 1, 2, 3. Sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Okey. Soalan dia, apakah fungsi peranan reka bentuk landscape dari segi fizikal? Cepat. 24, 23 saat lagi. Fizikal. Laju. Pada masa lagi hijau. Melembutkan persekitaran. Anda yakin?
Okey, soalan ke-9. Berebut ni ada 2 soalan lagi. Okey, ada 2 soalan lagi. Dalam kiraan 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Turun. 3, 2, 1. Okey. Pink. Apakah kebaikan mencipta landscape seperti gambar di bawah dari segi ekonomi? Ada gambar ni tadi. Apa kebaikannya? Untuk apa? Dah kosong dah ni banyak. 3, 2, 1. Cepat. Hijau. Pink. Betul. Jawapannya adalah kelas kawan suara. Okey, jawapan adalah tarikan pelancong. Sebab landscape itu cantiklah yang di Kuala Lumpur tadi. Pink. Ya. Okey. Dalam kiraan 3, 2, 1. Okey, bagi kumpulan yang 3, 2, 1. Yakin? Tak apa, ada nanti. Okey. Duduk dahulu. Okey. Duduk dulu, kawan suara kelas. Okey, cikgu nampak semua macam ada ni. 2 orang ni lah kumpulan ni, pink dengan hijau. Okey. Soalan terakhir cikgu. Okey, soalan ke-11 Okey. Okey, soalan jangan dulu. Adakah yang lain tolong ni. Okey, apakah dengar baik-baik Apakah jenis landscape yang menggambarkan landscape Arcadia? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Turun dulu. Okey, 1, 2, 3. Pink. Ulang. Okey, apakah menggambarkan landscape Arcadia? Apakah landscape dengar yang lain? Apakah landscape yang menggambarkan landscape Arcadia? Landscape satu lagi. Jangan terlalu bising, boleh? Okey, cikgu. Okey, cikgu ada hadiah untuk kumpulan yang dapat markah paling banyak lah. 1, 2, 3, 4. Yang paling 5. Ketua kumpulan mana? Ambil ni. Bukan. Apa tangan kumpulan ni? Ni lah. Okey, sama-sama. Okey, kalau kamu baik hati boleh kongsi dengan semua orang. Okey, sebelum kita kelas, tolong kawan suara, kita belum habis belajar lagi. Okey, cikgu nak panggil seorang pelajar untuk buat rumusan. Siapa volunteer nak buat rumusan? Kumpulan yang mana? Okey, kumpulan yang mana lah? Boleh? Kumpulannya kalah. Kawal suara. Okey. Okey. Di sini ada buku. Cikgu tutup mata. Lepas tu ambil. Siapa Wilson? Okey.
Okey. Cikgu nak tanya kamu, apa yang kamu dapat hari ini? Apa yang kamu belajar hari ini? Semua cikgu pencet. Lagi besar lagi suara. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam. Okey, hari ini saya belajar Saya belajar Facebook. ya. Ya. Sini lagi tak nampak. Okey, apa yang kamu belajar? Ada berapa landscape yang kita belajar tadi? Apa dia? Landscape, landscape, landscape lembut dan landscape keju. Landscape lembut dan juga landscape keju. Lepas tu ada berapa fungsi reka bentuk landscape? Ada 3 tadi. Apa dia? Estetik, physical dan ekonomi. Okey, boleh tolak tepuk tangan untuk. Okey, cikgu nak panggil. Cikgu nak panggil seorang lagi pelajar perempuan. Saya tutup mata. Laki. Kasih saya. Jeneline. Okey, mohon tampil ke hadapan. Boleh tutup tak? Di sini. Cepat. Habis masa. Okey, apa yang kamu belajar hari ini? Apa yang kamu dapat? Mengetahui reka bentuk landscape. Ya, mengetahui reka bentuk landscape. Apa lagi? Ada berapa landscape? Ada berapa landscape tadi? 2. Ada 2 landscape. Landscape yang pertama, landscape Lembut. okey, lagi satu Hijau. lagi. Hijau. Okey, lepas tu fungsi dan peranan dia ada berapa? Ada berapa fungsi dan peranan tadi? Ada 3. Okey, fungsi peranan dia adalah estetik, ekonomi dan juga fizikal. Okey, apa maksud landscape lembut? Benda yang apa? Benda yang Cantik. Benda yang cantik. Okey. Landscape lembut ataupun softscape adalah benda yang hidup. Contohnya seperti pokok, bunga. Kalau landscape apa lagi satu lagi tadi? Kejur ataupun hardscape, benda yang bukan hidup. Benda yang bukan hidup. Contohnya seperti batu. Apa lagi? Kayu. Okey, bagus. Tolong duduk. Tepuk tangan untuk kawan kamu. Tepuk tangan sekali lagi. Okey, cikgu nak buat pengukuhan pembelajaran kita hari ini. Okey, kamu sudah pun tahu apa itu landscape. Okey, ada berapa landscape yang ada dan juga fungsinya. Okey, landscape seperti mana yang kita tahu tadi, landscape adalah untuk menghias apa? Okey, seni yang menghias dan menyusun bahagian pandangan yang boleh dilihat secara buatan manusia ataupun memang alam semula jadilah seperti pokok yang memang ni sendiri. Okey, yang kedua tadi kita dah belajar tentang sejarah perkembangan reka bentuk landscape, iaitu kita dah belajar apa itu Taman Gunung Babylon, di mana taman ini merupakan landscape yang pertama dibuat. Okey, lepas tu kita mengetahui beberapa inilah taman yang tidak pernah kita tengok. Lepas tu ada prinsip reka bentuk landscape yang mempunyai 2 landscape, iaitu landscape lembut, softscape, dan juga landscape kejur hardscape. Lepas tu tadi kita belajar tentang peranan dan fungsi dia. Yang pertama estetik, yang kedua ekonomi, yang ketiga fizikal. Kalau fizikal, dia lebih kepada mengawal hakisan tanah, menyejukkan iklim. Kalau ekonomi, dia memberi faedah ataupun sumber pendapatan kepada siapa? Pereka landscape ataupun kita yang membuat landscape. Okey, kalau estetik untuk membentuk ruang yang lebih menarik. Okey, faham semua hari ini?
Okey, cikgu nak kamu tepuk tangan untuk diri sendiri lah. Jadi terima kasih untuk hari ini dan nanti kita akan sambung kepada latihan. Latihan membuat landscape lah untuk kelas seterusnya.